Babun idza qada al-hakim bijawr atau khilaf ahli al-ilm. Ini bab jika pemerintah memutuskan dengan zalim ataupun dengan keputusan yang bercanggah dengan keputusan ahli ilmu, fahuwa raddun, maka keputusan hakim itu, pemerintah itu raddun, tertolak, tidak boleh dipakai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibni Umar, beliau berkata Nabi SAW telah menghantarkan Khalid bin Al-Walid kepada Bani Jazimah. Falam yuhsinu, maka mereka tidak pandai menyebut aslamna. Mereka pun mengatakan sabana, sabana atau sabana, sabana. Khalid pun mula membunuh dan menawan. Dia memberikan kepada setiap orang daripada kami tawanannya dan memerintahkan kepada setiap orang daripada kami supaya membunuh tawanannya. Aku pun berkata, kata Ibnu Umar, wallahi, demi Allah aku tidak akan membunuh tawananku, dan tidak akan ada seorang pun daripada sahabat-sahabatku akan membunuh tawanannya. Setelah itu kami menyebutkan perkara tadi kepada Nabi SAW. Lantas baginda berdoa. Baginda berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid bin al-Walid, 2 kali. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin al-Walid, 2 kali. Nabi SAW kata begitu. Babul imam ya'ti qauman fayuslihu bainahum. Ini bab pemimpin pergi kepada sesuatu golongan untuk mendamaikan pertelingkahan yang berlaku di antara mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, telah berlaku perkelahian di antara Bani Amr. Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Setelah bersembahyang zuhur, baginda pun pergi kepada mereka untuk mendamaikan mereka. Dan baginda berpesan, wahai Bilal, jika masuk waktu sembahyang dan aku belum juga datang kepadamu, suruhlah Abu Bakar, biar dia menjadi imam kepada orang. Apabila tiba waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, Bilal pun azanlah, dan dia iqamat. Wa amara Abu Bakar, dan dia menyuruh Abu Bakar. Abu Bakar pun tampillah ke hadapan. Setelah itu datang Nabi SAW ketika Abu Bakar sedang dalam sembahyang. Fashaqqan nasa hatta qama khalfa Abi Bakar. Nabi SAW meredah, membelah saf orang ramai itu, sehingga pergi ke hadapan, berada di dalam saf yang mengiringi Abu Bakar. Maknanya saf pertama lah. Nabi datang daripada belakang, dia membelah saf-saf tu, masuk ke celah-celah. Sampai pergi depan dalam saf yang pertama, di belakang tu imam, iaitu Abu Bakar. Qala, perawi berkata, yakni Sahal, wa saffahal qaum, orang ramai ataupun sahabat-sahabat yang bersembahyang itu saffaha, mentasfihkan, yakni menepuk-nepuk tangan. Qala, perawi berkata, wa kana Abu Bakar, Abu Bakar pula bila telah bersembahyang, dia tidak akan berpaling sampai selesai. Tetapi bila dia tengok tepuk tangan itu tidak berhenti-henti, la yumsaku alaihi, tidak berhenti-henti juga, dia pun berpaling. Dilihatnya Nabi SAW berada di belakangnya. Fa'auma ataupun fa'auma'a,
Adalah beberapa nuskah tu. Nabi SAW pun mengisyaratkan kepadanya dengan tangannya, animdih, supaya teruskan. Teruskan. Wa auma biyadihi hakadha, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya begini bila Abu Bakar tadi. Teruskan. Maknanya teruskan. Wa labitha Abu Bakar Hunayyah yahmadullah ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar terus seketika memuji Allah atas isyarat Nabi. Qaul di sini, qaul ni luas makna dia, di sini makna isyarat lah, atas isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengisyaratkan supaya dia terus. Jadi tu imam tu Abu Bakar duk puji Allah di situ. Bila-bila sembahyang tu dia duk puji Allah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan begitu kepada dia. Thumma mashal qahqara. Walau bagaimanapun selepas itu dia hundur ke belakang. Bila Nabi SAW tengok Abu Bakar ni hundur ke belakang, taqaddama, dia pun tampillah ke depan, naik ke depan lah. Jadi bertukar tu imam di sini. Tengah semaya. Fa shalla bin nas. Nabi SAW pun menjadi imam kepada orang ramai. Dan apabila selesai sembahyang, Nabi SAW pun bersabda, wahai Abu Bakar, apakah yang menghalangmu bila aku sudah mengisyaratkan kepadamu untuk tidak terus melakukan sembahyang? Kenapa engkau tidak teruskan juga bersembahyang itu setelah aku isyarat dah kan? Mana suruh terus kan? Qala, Abu Bakar berkata, tidak layak untuk anak Ibnu Abi Quhafah menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gitu. Wa qala lil qaum, dan Nabi SAW berkata kepada orang ramai, idza rabakum amrun, apabila berlaku sesuatu perkara kepada kamu, yakni dalam sembahyang, falyusabbihir rijal, maka hendaklah yang lelaki bertasbih, wal yusaffih ataupun wal tusaffihin nisa, dan hendaklah yang perempuan, orang-orang perempuan itu bertasbih, yakni menepuk tangan. Ni tangan ni gitu. Itu tasfih namanya. Qala Abu Abdullah berkata, perkataan yang akhir ini, perkataan ini tidak disebutkan selain daripada Hammad sahaja yang menyebutkan perkataan ini, yaitu ya Bilal mur Aba Bakrin, wahai Bilal suruhlah Abu Bakar. Perkataan ni Hammad sahaja yang meriwayatkannya. Adapun perawi-perawi yang lain tidak. Perawi yang lain tidak. Babun ma yustahabbu lil katib an yakuna aminan. Elok penulis bagi sesuatu perkara ini seorang yang amanah dan seorang yang bijaksana. Elok adanya sifat amanah dan bijaksana pada seseorang yang ditugaskan menulis sesuatu. Ini sesuatu yang penting lah. Diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit, beliau berkata, Abu Bakar telah menghantar orang kepadaku supaya aku pergi berjumpa dengan dia lah, limaqtali ahli al-Yamamah, kerana terbunuhnya sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan di Yamamah. Pada ketika itu Umar ada di sampingnya. Abu Bakar pun berkata, Umar datang kepadaku. Dia berkata, innal qatla qad istaharra yawmal Yamamah. Pembunuhan di dalam peristiwa Yamamah itu banyak berlaku. Pembunuhan terhadap qurra'il Quran, penghafal Al-Quran telah banyak berlaku di Yamamah. Dan saya bimbang kalau beginilah berterusan pembunuhan berlaku terhadap penghafal Al-Quran dalam peperangan-peperangan yang lain, nanti akan hilanglah banyak daripada Al-Quran.
Wa inni ara, dan saya berpendapat, anta murah, engkau perintahkan orang, suruh orang supaya kumpulkan Quran. Qultu, saya pun berkata, kata Abu Bakar, dia cerita kepada Zaid, saya kata kepada Umar, bagaimana akan saya lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar berkata, perbuatan mengumpulkan Al-Quran itu demi Allah adalah sesuatu yang baik. Umar terus bercakap dengan aku. Umar terus bercakap dengan aku berhubung dengan perkara ini, sehingga Allah membuka dadaku kepada apa yang telah dibukanya dada Umar. Dan saya pun sekarang ini berpendapat seperti mana Umar juga. Qala Zaid, qala Abu Bakar. Zaid berkata, Abu Bakar berkata, sesungguhnya engkau adalah seorang anak muda yang bijaksana. Kami tidak menuduh engkau dengan apa-apa tuduhanlah. Qad kunta taktubul wahya, engkau selama ini pun menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perhatikanlah Al-Quran dan kumpulkanlah. Qala Zaid, Zaid berkata, fa wallahi, demi Allah, kalau dia membebankan aku dengan kalau dia menyuruh aku memindahkan mana-mana bukit, maka Nabi azqala alayya, aku tidak berasa lebih berat lagi daripada apa yang disuruhnya aku mengumpulkan Al-Quran, daripada kok dia suruh kumpul Quran. Qultu, saya berkata, bagaimana kamu akan lakukan, kamu berdua akan lakukan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lakukan? Abu Bakar berkata, huwa wallah, perbuatan itu demi Allah adalah sesuatu yang baik. Falam yazal yuhibbu muraja'ati, ataupun yahuthu, dalam setengah nuskhanya yahuthu gitu. Dia terus bercakap-cakap dengan aku sehingga Allah membuka dadaku untuk perkara yang dibukanya dada Abu Bakar dan Umar. Saya pun berfikir selepas itu seperti mereka berdua juga. Saya pun carilah Al-Quran itu untuk mengumpulkannya daripada usub, pelepah tamar, warriqa', dan daripada cebisan-cebisan kain, wal likhaf, dan daripada tembikar, wa sudurir rijal, dan daripada dada sahabat-sahabat. Fa wajadtu akhir surah At-Taubah, kemudian saya dapati akhir surah Taubah, iaitu laqad ja'akum rasulun tu, hingga ke akhirnya bersama Khuzaimah ataupun Abi Khuzaimah. Saya pun memasukkannya ke dalam surahnya. Wa kanatis suhuf, apa yang ditulis itu, suhuf itu, apa yang ditulis itu berada di samping ataupun pada Abu Bakar semasa hayatnya, sehinggalah Allah mewafatkannya. Kemudian berada pula pada Umar semasa hayatnya, sehinggalah Allah mewafatkannya. Kemudian berada pula pada Hafsah binti Umar. Qala Muhammad bin Ubaidillah, Muhammad bin Ubaidillah berkata, al-likhaf yani al-khazaf, tembikar. Babu kitabil hakim ila ummali, surat pemerintah kepada pegawai-pegawainya, dan qadhi kepada pemegang amanah. Hanya dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah. Tengok sekali dulu, tengok sekali. Babun idza qada al-hakim bijawrin. Babun idza qada al-hakim bijawrin. Ini bab bila pemerintah memutuskan dengan kezaliman.
Bila orang atasan kita buat keputusan yang tak betul, sah, ataupun keputusan dia tu bercanggah dengan ahli ilmu, kita nak buat mana? Fahuwa raddun, maka keputusan itu tertolak. Keputusan itu tak boleh dipakai. Jangan pakai. Jadi di sini Imam Bukhari nak cerita kepada dia, dalam Islam ni memang kena patuh kepada pemimpin, tapi patuh kepada pemimpin ini tidak mutlak. Tidak kata bila pemimpin tu kok suruh lah, dah suruh patuh. Tidak lagu tu. Barulah selamat. Barulah selamat. Maknanya di sini menunjukkan bahawa pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam, dia tidak berasaskan diktatur lah. Pahaman diktatur, tidak. Sewena-wena, mana satu persatu orang atau satu kumpulan ikut suka dia. Tak ada lagu tu. Bahkan di sini disebutkan kalau pemerintah atas tu bagi keputusan hak tak betul, ataupun keputusan tu bercanggah dengan ahli ilmu, tak boleh pakai, kena tolak tu, kena tolak. Baru selamat. Begitu juga dalam pemerintahan mana-mana pun, dia kena hak ni. Dua ni asas ni. Satu berdasarkan keadilan. Kalau keputusan pemerintah buat keputusan tu tak betul lah, tak adil, nampak, kita tak boleh pakai. Kalau pakai juga, lambat banget akan hancur bangsa tu, negara tu. Begitu juga kalau ahli ilmu macam tu. Ahli ilmu tak setuju berlaku, tapi pemerintah kata lagu tu, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau pakai juga, tak lama akan hancur bangsa, akan hilang, akan lenyap. Gitu benda. Banyaklah yang berlaku kadang-kadang kan. Pemerintah ni mana untuk orang lain lah. Kalau Nabi SAW tak ada berlaku, tetapi berlaku di zaman Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dia. Berlakulah kesilapan yang sama ini. Nabi SAW tak ada berlaku. Hak lagu ni nak putuskan sesuatu perkara dengan zalim, mana ada? Tak ada. Tidak boleh berlaku daripada Nabi SAW, tapi boleh berlaku daripada sahabat. Kita tak boleh pakai. Kalau kita pakai juga, jadi nyanyalah, akan berlaku kezaliman. Bila kezaliman itu berleluasa, maka akan timbullah huru-hara dan kucak-kacir. Tuhan pun murka kepada penduduk negeri itu. Mana tak boleh? Paling tinggi kita kata tak boleh nak buat apa apabila pemimpin hak dulu buat keputusan dulu, bila dia sudah tak ada dah, misalnya kita kata hak kemudian ni tak boleh turun dia, kena ubah. Kalau dia tidak ubah juga, apa ke dia kena jadi kau teruk lagi. Banyak yang berlaku di mana-mana pun yang sama ini. Dia kena ubah keputusan hak dulu. Kalau hak dulu bubuh dalam J, sumak dalam J, dia kena lepas. Kalau dia tidak lepas, apa ke dia kena. Sebab apa? Keputusan hakim itu, pemerintah itu berdasarkan kezaliman. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Tak boleh lah. Kalau pemerintah kemudian dia kena ubah, dia kena berani. Tak boleh ikut semata-mata hak dulu, tak boleh. Sebab apa? Hak dulu tak betul, tak boleh ikut. Itu satu prinsip. Dia kena ada hak ni. Kalau selagi masyarakat ni ada lagu tu, amalan dia, insya-Allah dia boleh pergi hidup lama lagi, panjang lagi. Penyakit tak berat. Sebab penyakit lah, sebab kita kata penyakit. Kalau ada penyakit berat, bahawa makan tak kena pula, makan ikut sera, tak ikut kesihatan, panduan ataupun arahan doktor, tak ikut, tak lama. Dia jumpa tak lama. Begitu juga ni pun. Kalau pemerintah tu buat tak betul, hak lain itu error berlaku. Kalau tak boleh buat, sekiranya jatuh hak dulu tu, berhenti, hak lain naik, dia kena ubah. Kalau dia tak ubah, mana penyakit kau berat lah. Penyakit kau berat. Gitu. Itu seperkara. Yang kedua, bercanggah dengan ahli ilmu. Ahli ilmu kata tidak lagu tu, dia buat lagu lain, tak boleh juga pakai. Besar ni maknanya. Besar ni maknanya untuk pemimpin, untuk pemerintah.
Misalnya di tempat kita ni, kata nak buat bahasa Melayu, tak sepakat bahasa Melayu dalam matematik misalnya, kita kata dalam sains, ahli ilmu kata tak kena, tak boleh buat lagu tu, bahaya untuk bangsa, untuk bahasa kita akan datang jangka panjang, untuk bangsa kita dan bahasa kita. Ahli ilmu kata lagu tu berlaku, hak cerdik-cerdik tak boleh pakai hak pemimpin tu walaupun dia pemimpin. Kalau tak boleh ubah semasa dia tak ada, kena ubah. Kalau tidak, nanti tengok akibat buruk akan menimpa bangsa itu. Dia tak boleh, dia kena ubah, tak lagi. Sebab apa? Ahli ilmu ni dia tahu, dia banyak, dia kajian, walaupun dia tidak mengetahui, tapi dia berdasarkan kajian dari sudut jiwa, psikologi masyarakat, dari sudut banyak sudah habis dah, apa ni, belanja ke apa tu, usaha sudah banyak dah habis. Waktu susahnya bangsa kita ni nak belajar melalui bahasa orang, memang susah, tak boleh. Dia kena kenal melalui bahasa kita dulu. Bahasa kita ni bukannya mundur, maju banyak dah. Semua fikir lagu tu, kata lagu tu, hak cerdik-cerdik kata lagu tu, tak boleh pakai. Hak pemerintah tak boleh pakai. Kalau pakai juga, tanda lah tu, penyakit kau berat. Tu lah. Tu dua perkara di sini. Daripada tajuk ni dua perkara. Kita boleh ambil. Itu sekadar contoh. Banyak lagi hak lain-lain yang seumpama itu, banyak lagi. Lepas tu cerita ni, Nabi SAW hantar Khalid bin Al-Walid kepada Bani Jazimah untuk pergi serai apa-apa tu lah, perang dengan apa-apa tu. Lepas tu Demon ni tak pandai nak kata aslamna, kami terima Islam, tak pandai kata. Dia kata sabana itu atau sabana itu maknanya kami keluar agama dah kepada satu agama lain. Itu makna dia. Kami tinggal agama, kami tinggal agama kami dan masuk agama lain. Itu makna sabana. Tidak jelas tu masuk Islam. Tinggal agama boleh jadi masuk agama lain, agama apa lah, tidak jelas Islam. Khalid pun bunuh. Dia tidak cermat. Dia tidak cermat dan dia tawan juga. Padahal orang tu sudah kata dah gitu, dia tawan. Lepas tu dia builah dah muka pergi serai kan, tangkap tu masing-masing boleh tu. Tawanan dia tu Khalid perintahkan supaya masing-masing bunuh lah tawanan dia hak duduk dengan dia tu. Dia ni tidak Islam, dia kata sabana. Jadi sabana tu makna dia nak tipu kita ke? Boleh ke mana? Apa tak ayat molek ya? Kami masuk Islam tak kata nak ayat lagu. Muka Arab juga. Dia apa ya tak kata aslamna. Tetapi Ibnu Umar kata, saya demi Allah tak akan bunuh tawanan saya. Dan tak ada seorang pun daripada sahabat-sahabat saya hak mana hak rapat dengan dia, hak tahu dia ni alim, jauh dah lebih alim daripada Khalid tu. Khalid tu tidak orang alim. Khalid tu kalau nak banding dengan Ibnu Umar ni, dia panglima. Ibnu Umar ni alim. Jadi tak ada siapa pun di antara sahabat aku yang bunuh asir dia, tawanan dia. Bila gitu, tak apalah, balik masing-masing balik. Cerita kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata kan, tengok Nabi SAW sini ahli ilmu. Tu hendaknya Imam Bukhari ambil buat kesimpulan. Jadi perintah dia tadi tu, perintah tu tak kena tu, zalim satu, dan tak tepat. Ni Ibnu Umar ni ahli ilmu. Nabi SAW berlepas diri kepada Allah, kepadamu, kata dia, daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Yang ni Khalid buat dia tak betul ni. Kira-kiranya bunuh orang Islam lah kira-kiranya, walaupun tidak jelas. Gitu dua kali Nabi SAW kata gitu. Kesimpulan yang kita dapat buat daripada hadis ni, artinya Nabi SAW tak boleh ikut pemimpin. Tidak kata bila dia jadi pemimpin ni kita kena ikut dia suruh. Tak boleh lah gitu. Ada hak dia dalam Islam. Dan pemimpin pun dia tak boleh nak suruh tak tentu kalu. Sementara nak suruh jadi tentera ke, buat latihan tu suruh minum air cah ke, air gapo ke, tak boleh suruh lagu tu. Pun dia suruh lagu tu. Manusia ni dia pandai-pandai diri, tak payah ajar tu.
Apabila dalam keadaan terdesak dahaga lajak dia akan minum air cah. Tak payah ajar tu. Tak payah ajar. Dan dia tahu hukum Islam sudah ada dah kan dalam keadaan darurat. Arak boleh. Apa-apanya. Babi pun boleh dalam keadaan darurat. Hak tu sudah ada dah, cukup. Tak perlu latihan benda-benda tu, makan benda haram. Tak perlu. Lagu tu. Kalau dia suruh juga tak boleh. Tak boleh ikut. Kalau dia suruh juga tak perlu berlatih makan daging babi ni. Tak perlu berlatih. Minum arak tak perlu berlatih. Hak boleh minum dalam keadaan darurat tu sekadar melepaskan, sekadar tidak menyebabkan kita ni tidak mati, sekadar tu je. Jadi tidak timbul takut tak biasa minum arak jadi mabuk. Tak timbul masalah tu. Moga hak boleh tu pun sekadar tu je. Ni dia dalam dunia ni macam-macam lah kan? Macam-macam kita dengar. Ada ura-ura dah dulu bunyi timbul tenggelam nak ajarlah pengajian mata pelajaran seks lah kepada budak-budak sekolah rendah lagi, macam-macam. Itu semua tu cara tak cerdik lah. Supaya nak ajar kat ni lah askar berlatih makan benda haram. Tak perlu berlatih, tahu dah hukum tu. Tak belajar seks Natal boleh, tak ada belajar. Tak perlu hak tu. Sampai masa dia akan cari sendiri untuk tahu sikit sebanyak. Tak perlu dia ajar daripada bawah ni. Buruk dia lebih baik, banyak lagi daripada baik dia. Kalau nak ajar pun dalam batas-batas yang munasabah lah. Tidak perlu royak detail. Tak perlu. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Maknanya hak Khalid buat ni tak betul. Sinilah orang Syiah dia kritik benar lah. Dia kata tengok dalam Bukhari ada Nabi SAW berlepas diri daripada Khalid. Mana Khalid ni tak betul. Pas Sayyidina Abu Bakar lantik dia lagi, Sayyidina Umar lantik dia lagi. Jadi panglima dah Nabi kata tak betul. Dia kritik lah. Dia kata ni tak boleh terima ni. Masalahnya Nabi SAW lepas pada ni tak lantik dah Khalid. Lepas pada peristiwa ni tak lantik dah dia untuk jadi panglima. Lantik lagi. Apa? Salah Abu Bakar ke salah Nabi? Siapa dia lebih salah? Abu Bakar dia ikut Nabi saja. Sayyidina Umar. Nabi SAW walaupun Khalid salah ni dah katakanlah salah, dah bunuh orang Islam. Apa tak bunuh? Dia duduk muskil atas Sayyidina Abu Bakar. Apa Sayyidina Abu Bakar tahu hukum Khalid ni salah? Masalahnya tersudut hola ke Abu Bakar lah, tanya Abu Bakar, tersudut tekan Abu Bakar. Nabi SAW apa dia tidak bunuh? Dah kalau Khalid ni bunuh orang Islam, apa Nabi SAW tak bunuh? Tak bunuh. Sebab tidak jelas ni supaya Usamah tu lah hak bunuh orang dalam perang tu. Walaupun Nabi SAW marah ke dia, kata kecewa dengan perbuatan dia, dan dia pun sedih, tetapi Nabi SAW tak bunuh dia sebab tak jelas. Cuma Nabi SAW buat gitu supaya berhati-hati orang lain, dan dia pun akan datang. Jangan mudah-mudah. Kalau nampak orang tu kata saya bertukar agama, kita tengok dulu tukar agama ke mana, cek dulu boleh. Boleh jadi orang tu tak pandai nak kata ke, seperti dalam hadis ni dia kata dia tu tak pandai nak kata aslamna. Sebab orang kafir dia nak mengucap, mana pandai mengucapnya. Dia tak akan pandai mengucap. Cuma dia kata kita Islam dah gitu, sepadan lah. Biar dia tidak mengucap, tidak nanti mengucap. Mengucap tak kemudian kata lagu tu pun tak boleh bunuh. Jadi Khalid ni pasal dia tak jelas. Jadi macam nak main-main dengan kita dan tidak jelas ni makna masuk Islam. Sebab sahabat ni makna tukar agama. Boleh jadi pergi kepada agama lain, boleh jadi. Cuma ada silap lah Khalid. Iyalah silap. Sebab itulah Nabi SAW dia bayar dia kepada keluarga si mati tu bagi pihak kerajaan. Dia kira kerajaan tersalah di sini. Pihak kerajaan tersalah. Dan Nabi SAW walaupun dia marah kepada Khalid, tetapi dia tidak bunuh Khalid. Dan untuk jaga hati keluarga tu, dia bagi dia kepada keluarga si mati tu. Selesailah perkara. Gitu caranya.
Jadi di sini dalam hasyiah ini pun sebut diatnya diambil daripada Baitul Mal. Itulah mengikut pendapat Thawri, Abi Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Ishaq. Tapi kalau mengikut Auza'i, Muhammad, Abi Yusuf dan Syafi'i, dia mengatakan diat kalau kes lagu ni dikenakan ke atas aqilah, kepada orang yang membunuh tu. Aqilah ni makna keluarga dia lah. Keluarga dia kena bayar. Kepada hak mati tu, keluarga si mati kena bayar ganti rugi. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq, Thawri dan lain-lain lagi, mereka mengatakan hak ni bayar ni daripada Baitul Mal. Hak tu hak lebih tepatnya. Sebab Nabi SAW tak minta dengan masing-masing keluarga tu suruh bayar. Dia bayar bagi pihak dia. Pihak dia tu bukan piti dia, daripada hak kerajaan lah. Ini menunjukkan daripada Baitul Mal. Mana kalau kesilapan. Ini hadis ini juga menunjukkan bahawa kalau kesilapan ini berlaku daripada pihak kerajaan, kerajaan bertanggungjawab untuk bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Lagu itulah caranya. Kalau hak rancangan dia, misalnya sekarang ni kan PLKN ni pergi, kalau mati, kalau gapo-gapo berlaku hak tidak sepatutnya, dia bayar ganti rugi. Lagu itulah sepatutnya. Sebab apa? Ini kecuaian daripada pihak dia, kesilapan dia, puak-puak dia. Tidak semesti ketua tu sendiri yang silap. Hak yang dilantik itu kalau silap dia pun hak atas tu lah juga bertanggungjawabnya. Jadi kena bagi. Puak-puak Syiah tu dia kata gitu Khalid ni tak molek lagi tu gini sampai Nabi berlepas diri. Masalahnya Nabi lepas pada tu tidak akan lantik lagi dia, suruh lagi dia buat kata ni. Cuma itu satu kesilapan lah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni dia seorang pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijaksana ni tidak sekali orang tu buat salah tak maaf langsung dah. Tak boleh terima dah. Tidak lagu tu. Pemimpin yang bijaksana ialah dia baiki kesilapan orang bawah dia tu. Bukan makna dia lucuk selalu jawatan, lepas tu pakai tak kira bercara dah sampai bila-bila dengan dia. Tidak, boleh, dia ada kelebihan dia, cuma ada kekurangan dia. Kekurangan dia tu yang perlu dibaiki. Itu caranya. Nabi SAW pun buat lagu tu. Khalid ni memang dia lebih dari segitu, tapi dia ada kelemahan dia. Kelemahan tu dibaiki sedikit demi sedikit. Itu cara Nabi SAW. Lepas pada tu ada satu kitab, sebab dalam tu juga dia sebut ni satu kitab nama dia Afwan Sahih Al-Bukhari. Sorry lah kita kata, sorry lah Sahih Bukhari. Mana dia tak sepakat lah, dia tak seterima. Banyaklah dia kritiknya. Di antaranya ni dia kritik padahal tak ada gapo ni. Jelas tu dalam hasyiah dia pun ada sebut. Gitulah makna kerajaan mungkin tersilap. Kesilapan yang seperti ini bukan berlaku daripada Nabi SAW sendiri, daripada sahabat dia. Lepas tu pengajaran dia ada di sebalik tu. Tak pelik. Apa ya duduk tekan Abu Bakarnya, marah ke Abu Bakar, marah ke Sayyidina Umar, duduk terima lagi Khalid. Nabi SAW terus terima kan. Situ ya jawapan dia nya. Nabi salah lah kalau tu. Hak ni dia cerita ni betul. Dan Nabi SAW masih terima lagi Khalid lepas pada. Walaupun dia kata gini. Hak dia kata gini ni sebagai peringatan kepada Khalid dan kepada orang-orang lain juga. Jangan mudah-mudah masalah agama ni. Jangan mudah-mudah. Kalau nampaknya orang tu nak kat agama, kita kena berhati-hati selalu. Walaupun dia tidak sebut molek pun, kena berhati-hati selalu. Sebab apa? Sebab matlamat utama Islam ni hak nak benarnya iaitu Islam. Hak tu bukan nak bunuh orang. Hak tu matlamat utama ni. Tidak. Hak ni yang dia kritik. Di antaranya yang ada sedih lah. Ni Syiah lah, cerita Syiah. Seorang doktor Syiah lah tulis kitab tu. Dia kata dalam Bukhari ni ada soal lagi. Hak teruk kata dia. Tak boleh terima. Ini menghina Nabi kata dia. Menghina Islam. Apa dia? Dikatakan Nabi SAW ni dalam riwayat tu, dia kata dalam riwayat Bukhari ni Nabi SAW ni makan binatang yang disembelih atas nama berhala. Sedangkan Zaid bin Ammar bin Nufail tak makan. Dia kata ni rekaan keluarga Sayyidina Umar. Jadi nak angkat keluarga dia Zaid bin Ammar bin Nufail tu kan, anak beranak Sayyidina Umar. Riwayat tu pun riwayat Ibnu Umar. Nak angkat pokok dia tu sampai jatuh Nabi gitu mau kata dia. Jadi adakah seorang Nabi ni makan binatang yang disembelih atas nama berhala? Walaupun peristiwa tu
ketika Nabi SAW belum lagi dilantik menjadi Nabi. Dia kata Nabi makan. Ammar, apa ni, Zaid tu tak sih. Makna baik Zaid lagi lah. Tengok ni, nampak sekali kata dia, kitab Bukhari ni disusun untuk menyokong, mengukuhkan kedudukan pihak-pihak tertentu. Padahalnya kalau kita tengok ni dalam jilid yang kedua ni ada. Kalau kita tengok sini, dalam jilid yang pertama ada juga, ada tu lagu lain, tidak lagu tu. Anda bimbang sekarang ni. Sebab apa? Sebab orang dia memang agama benar. Kita kena berhati-hati. Cetok kitab Bukhari, cetok Muslim, cetok gitu, padahal dia musuh. Kena beringat. Dia cetok comel, lepas tu dia jual murah. Orang fikir kalau tengok murah, pakai ambil lah ni. Kena beringat sikit. Cetokkan lu benar ke apa ni. Hak tak ada alaihi salam ke apa, Sayyidina Ali, Fatimah ke apa gitu. Ni ada dalam kitab tu, Bukhari tu. Tak tahulah, boleh jadi dia ada cetok. Kita kena beringat. Padahal hak dalam Bukhari hak kita ni tak ada lagu tu. Misalnya sini dalam kitab ni. Hak cerita saat ni dalam Kitabuz Dzabaih Was-Sayd Wat-Tasmiyah. Kita sudah baca dah, sudah lalu dah. Tak timbul masalah tu sebab tidak gitu. Kita baca dulu tak ada lagu tu. Apabila dalam kitab dia tu dia kata dalam Bukhari hak mana hak ni? Kalau hak ni tidak lagu tu, lepas tu hak mana? Ataupun dia bohong, dia buat cerita tak ada, ataupun dia memang buat lagu tu, lepas tu dia cetok. Kena beringat sikit. Ni permainan zaman sekarang ni pula. Dulu dia main dah banyak dah, setiap masa ada. Kalau Quran orang nak baca nak hari, Bukhari ni hak ngaji ya, baca. Kalau beli simpan di rumah, baca buku dia tu, lepas tu buka Bukhari hak dia cetok. Ada sungguh, habis cerita. Boleh ke dia lah hak tu. Kalau ngaji sepuluh kita ni tak jadi masalah lah. Ni ma dhubiha 'ala an-nusb wal asnam 827. Kita sudah jumpa dah ni. Ni ma dhubiha 'ala an-nusb wal asnam. Abdullah bin Umar meriwayatkan, yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu laqiya Zaid bin Amr bin Nufail bi asfal baldah wa dhaka qabla an yunzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Faqaddima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufratun fiha lahm fa aba an ya'kula minha. Thumma qala inni la akulu mimma tadhbahun ala ansabikum wa la na'kulu illa mimma dhukira ismullahi alaihi. Lain terus ni. Maknanya peristiwa ini berlaku sebelum Nabi menerima wahyu. Dikemukakan hidangan, di dalam hidangan itu ada daging. Dikemukakan hidangan kepada Nabi SAW dalam majlis itu. Adalah sekali Zaid gapo tu ada. Nabi SAW tak saya makan. Lepas tu Nabi kata, aku tidak akan makan hak kamu sembelih atas berhala kamu, atas nama berhala kamu, dan kami tidak makan kecuali atas apa yang disembelih. Kecuali kami hanya makan binatang yang disembelih atas nama Allah. Gitu Nabi SAW kata. Jelas mana Nabi tak makan. Dia kata dalam Bukhari ni kata Nabi makan. Dalam jilid yang pertama ada setepak lagi. Di situ disebut ada seorang lagi, Abu Sufyan bin Al-Harith. Di situ nampaknya Zaid bin Amr bin Nufail kata, kami tak makan. Tak ada sebut juga Nabi SAW makan. Tak ada. Cuma dalam majlis tu ada dihidangkan gitu, Nabi tak makan. Zaid pun tak makan juga. Padahal dia tidak Islam. Masa tu tak Islam lagi. Nak ceritanya telah ada dah berapa ramai orang yang tidak sembah berhala, tidak ikut agama kafir Quraisy dan tidak makan sembelihan kafir Quraisy pada masa tu. Walaupun belum Nabi dilantik menjadi Rasul, ada dah. Misalnya Zaid bin Amr bin Nufail itu. Dan Nabi SAW tak ada sebut juga makan situ. Dia kata dalam Bukhari kata makan, Nabi makan. Itulah benda putar belik, menipu. Dia kira dia boleh tipu lah. Dia tahu dah bukan dia boleh tipu semua kan, tapi setengah-setengah orang akan tertipu. Dahsyatlah. Itulah cerita permainan dia.
Banyaklah dia sebut. Dia pertikai lagi macam mana Nabi SAW takut gitu mu. Hadis mula-mula tu, bila Jibril mari tu sampai ketar gitu mu, ketar rujuk, balik suruh selimut. Adakah Nabi dia tidak kenal, tak tahu malaikat? Dia tak tahu malaikat, dia tidak yakin kau boleh ke dia tu. Sekali-sekali dengar, kalau tak ngaji boleh terpengaruh dengan dia. Dia sebab tu hadis Bukhari tak boleh terima. Mudah dia tak boleh terima. Sebab apa? Nabi tak akan takut, kata dia. Takut apa tu? Takut mana dia ragu, dia tidak yakin dia ni Nabi. Dia tidak faham. Hak dalam Quran berapa banyak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dia takut. Nabi Musa kata, fa akhafu an yaqtulun, aku takut mereka bunuh aku. Ada takut tu dalam Quran. Apa nak buat Quran? Tak boleh pergi. Takut tu sifat manusia. Nabi ni manusia, dia ada. Bila Tuhan suruh capok tukar tu, jadi ular, Nabi Musa pun takut. Takut, ada takut. Nabi Ibrahim ada dalam Quran sendiri sebut. Itu bukan masalah hadis. Jadi kalau dalam Quran ada sebut, kalau dalam hadis sebut, tidak bercanggah dengan Quran, apa salahnya? Tak pelik tu bagi kita tu. Tak pelik. Kita kata gini, dah tu iman tu tahu dah dia tak mati, tak akan mati kena bunuh. Dak Sayyidina Ali tu tidak kena bunuh kau sahabat, kena bunuh kau orang lain. Dan dia tahu dah bila dia nak mati dah. Apa dia takut nak oyak hak dia ke Sayyidina Abu Bakar? Kalau betul Nabi SAW lantik dia sebagai khalifah, apa dia tak oyak? Apa dia tak lawan, tak tentang? Dan dia tahu dah dia tak akan mati ke di tangan Abu Bakar. Apa dia tak lawan? Hak tu baru hak patut baculnya, sepatutnya. Dah tak ada apa sebab untuk nak takut. Tentu dah tak mati ke, dah tahu dah tak mati. Apa ya dia juga terhina lah kutu. Kita kata begitu. Hak tu apa nasabahnya. Ni kalau dalam keadaan biasa ni, sebab kita ni faham Nabi banyak perkara dia tidak tahu. Allah SWT tak bagi tahu, dia tak tahu. Dalam Quran sebut tu, bila Nabi Ibrahim tak tahu malaikat mari mula-mula. Mari dalam rupa anak-anak muda yang comel. Bila dia tengok, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Bila tengok hidad dah. Bukan nampak macam orang. Nabi Ibrahim tak tahu mula-mula. Dalam Quran sendiri sebut hidad. Lepas tu dah pelawar, sila makan, tak hala tangan. Nabi Ibrahim pun mula takut, rasa takut. Ada takut. Dalam Quran sendiri sebut. Jadi takut tidak bermakna dia tu tidak yakin dia tu sebagai Nabi. Jadi kalau atas dasar takut tu tak boleh kita terima ada pada Nabi, dengan sebab tu kita tolak hadis. Pak Quran nak tolak juga. Sebab tu tak lagi buat anti hadis ni, susuk dia tolak Quran. Susuk dia kata dia tak betul ni Quran ni pun. Tak boleh betul dah tu saja dia aja mikir tak betul. Habis itu babul imam ya'ti. Ni kita tengok ni. Kita tengok sebelum pada pergi saat ni. Nombor 9 dalam hasyiah. Apa makna Nabi SAW berlepas diri daripada Khalid? Berlepas diri itu maknanya, berlepas diri itu bukan makna kata Khalid itu kafir. Berlepas diri itu tidak semesti dia Khalid itu kafir, dan tidak semesti Khalid itu makna tidak boleh dimaafkan. Kalaulah dia tu salah betul kerana membunuh tu dengan sengaja, tentu Nabi sepatutnya kena bunuh dia. Ni tak bunuh. Dia sebut min hadha tu'khadhul mutabaqah litarjamah, ay min qawlihi abra'u ilayka mimma sana'a Khalid, yani min qatlihi alladhina qalu sabana qabla an yastafsirahum an muradihim. Sepatutnya mana dia kena tanya dah apa maksudnya kamu kata sabana ni. Kerana di sini ada isyarat dalam hadis ni membenarkan perbuatan Ibnu Umar. Jadi hak anak buah tak ikut pemimpin ni, Nabi SAW macam sokong membetulkan hak anak buah ni. Tidak semesti hak pemimpin itu betul. Boleh jadi hak orang bawah ni betul. Macam di sini Nabi SAW mana setuju hak Ibnu Umar tak bunuh tu mujur molek lah. Wa man tabi'ahu fi tarkihim mutaba'ata Khalid ala qatl man amarahum bi qatlihim min al-madhkurin. Kerana tak tahu Khalid suruh bunuh tu
Khattabi berkata, hikmat fi tabri'atihi min fi'li Khalid. Apa hikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri ni? Ma'a kaunihi lam yu'aqibhu ala dhalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada hukum apa-apa Khalid, tak ada hukum apa-apa. Walaupun dia berlepas diri. Sebab apa? Sebab dia berijtihad situ. Khalid telah berijtihad dengan cara dia. Dengan cara dia. Supaya diketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak izin kalau dalam kes setara saat ni. Takut-takut akan ada orang yang menganggap, mempercayai bahawa pembunuhan itu diizin dengan izin Nabi yang dilakukan oleh Khalid itu. Supaya semua orang tahu itu maksud tabri'ah dia, berlepas diri. Mana tak ada kena-mengena dengan aku, mana aku tidak terlibat, aku tidak suruh. Biar jelas orang tahu Nabi tidak suruh. Itu perbuatan Khalid sendiri. Waliyan zajira ghairu Khalid ba'da dhalika an mithli fi'lihi. Dan supaya orang-orang lain tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh Khalid itu. Itu tujuannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Lepas tu bab imam pergi kepada sesuatu golongan untuk mendamaikan mereka. Jadi nak cerita di sini, ini pun tugas pemerintah juga, mendamaikan orang yang berkelahi ataupun orang yang bertelingkuh. Hadis ni apa ni, tajuk ni maksud Imam Bukhari-nya, dia nak suruh pemimpin ni, atasan itu, orang istilah ni orang panggil turun padan. Istilah turun padan. Tidak kata pemimpin atasan tu dan muka dia atas benar, dia pakai tak turun, dia suruh orang bawah-bawah dia. Sesoalahnya tak boleh kau kalau orang atas ni jaya-jaya sekali turun. Bahkan molek lah lagu tu, biar dia tengok sendiri keadaan hak bawah ni. Jangan makna suruh kalau kita learn ni kepada kementerian ataupun menteri jabatan berkenaan tu saja. Kalau banjir kau, kalau gapo kau, tu saja. Tidak. Bahkan Perdana Menteri tu sendiri pergi tengok. Tu baguslah lagu tu. Jadi tidak semesti makna ada perkelahian, apa-apalah masalah yang menimpa masyarakat ni, kalau dia pergi lebih baik lagi supaya dia dapat tengok sendiri sejauh mana kerugian kau gapo kau. Kalau bantuan nak bagi sebanyak mana, dia sendiri merasa tengok. Bukan melalui cerita-cerita orang. Tidak. Satu. Yang keduanya, kalau dia turun, mestilah perasaan rakyat ni kan, dia berasa kasih akan timbul. Dia rasa ambil berat pemimpin agung dia ni, kalau nak kira sibuk ni, mari lagi. Itu kasih sayang akan terjalin. Itu politik lah tu orang panggil. Orang politik dia kena mikirlah, kena jagalah benda-benda lagu ni. Kalau ahli ilmu tak apa, boleh kira. Ahli ilmu sebab dia sibuk dengan kajian dia tak ada. Tapi kalau politik, nak masuk politik, kena faham lalu ni. Kena kira lalu, kena bersedia lalu. Kalau tidak tak usah. Sebab cara Nabi SAW ajar dah, kalau pemimpin, dia kena pergi bawah, baru kesan dia tu ada. Dia kena pergi sama. Kalau pergi kau acak, kau boleh. Itu caranya. Kalau kita berasa tak boleh pergi, tak usah, pakai tak usah. Nabi SAW pergi sendiri. Ini cara yang terbaik. Ahli politik kalau dia buat lagu ni, dia orang suka, orang akan suka, orang akan sayang kepada dia. Dan masyarakat pun hok bala, hok ada masalah ke apa, kalau pemimpin hok besar lagi kan, dia segan, dia malu, dia boleh jadi damai dengan mudah. Boleh jadi berdamai dengan mudah. Itu hikmahnya, faedahnya, daripada kalau dia hantar misalnya orang-orang hok bawah dia. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia kata berlaku pertelingkahan di antara Bani Amar, ini kabilah lah ni. Nabi SAW pun dapat tahu. Bila dia dapat tahu, dia lepas maya zuhur tu pergi untuk mendamaikan mereka, untuk biar mereka itu jadi baik lah, supaya mereka itu jadi baik. Yuslihu bainahum. Dia apa kata? Wahai Bilal, moga dia nak gini kan, kalau aku mari masuk waktu semaya, aku tak mari lagi, suruhlah Abu Bakar, biar dia jadi teriman. Jadi bila masuk waktu asar, Nabi SAW tak mari lagi. Bila pun baik lah, bila baik tu dia pun, dan Nabi SAW tak mari lagi, qamak lah, suruh Abu Bakar jadi teriman. Abu Bakar pun naik lah, tak apalah tu. Jadi di sini banyak perkara. Satunya hak naknya tadi, pemimpin tu pergi
kepada masyarakat tu turun padan, orang kata. Situ dapat dah tu. Selain daripada tu, pengajaran dari segi semaya ni pun. Jadi kalau orang lain lagu ni kan, dak orang lain tak lewat, jangan dibuat lagu tu. Tok guru tahu mana pun. Kalau anak murid sudah naik depan tu, tok guru mari belakang, jangan hundur. Tak boleh. Ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Teruslah orang lain tak ada setara ni, tak ada. Nabi saja. Nabi ni pun dia benarkan itu pun dia suruh saya nak Bakar. Tapi saya nak Bakar tu sendiri berasa tak boleh. Tak boleh nak duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia sebut tidak layak, tidak sesuai untuk anak Abi Quhafah. Dia sebut nama ayah dia tu, maknanya orang biasa tak padan nak jadi tu imam kepada Nabi dalam keadaan Nabi ada duduk segar-segar lagi ni. Dah boleh berganti lagu tu tengah-tengah duduk sembahyang. Orang lain boleh kalau sekiranya ada apa-apa masalah saja. Misalnya tu imam batal air sembahyang, boleh. Tu imam batal air sembahyang, dia cuih orang di belakang dia, suruh naik, dia pergi ambil air sembahyang. Orang lain naik, itu boleh sambung. Itu memang boleh. Tapi kalau depan ni ada air sembahyang, tak ada apa-apa masalah nak undur, tak boleh lagu tu. Seperti Sayyidina Umar kan kena tikam kan, dia pegang Abdul Rahman bin Auf, suruh jadi tu imam. Jadi dia sambung jadi tu imam sambung. Lagu tu tak apa. Dia panggil istikhlaf. Istikhlaf, lantik pengganti. Ketika duduk semayang tu boleh, itu tak apa. Tapi kalau dalam keadaan tak ada apa-apa nak turun kerana dia tu kita anggap lebih, itu tak boleh. Tak boleh. Tak ada siapa kata boleh. Hak ni khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi, dia belah. Ini menunjukkan ni adab semayang ni, cara ni. Kita boleh belah orang duduk semayang ni, kalau nampak kosong depan, jangan biarkan kosong. Gi belah. Siapa dia suruh tak pergi hak depan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni penuh dah, tapi dia nak pergi duduk depan. Boleh. Ni khusus untuk dia juga. Mana orang lain tu kena mengelak sikitlah, kena bagi ruang lah kepada dia. Tapi kalau orang lain tak boleh lah buat lagu tu. Tapi kalau ada ruang, boleh. Memang kosong. Kadang-kadang banyak kita tengok kan, hari Jumaat terutamanya, kosong tak bersambung soft tu. Pasal apa? Malah naik ataupun jahil, dia tak tahu cara nak naik tengah duduk semayang. Kalau tak semayang baru tak akad takbir lagi lah, barulah dia pergi. Kalau sudah akad takbir dia tak tahu. Dia ingat tak boleh jalan bila semayang ni, nak pergi kepada sah depan. Boleh jadilah. Ataupun dia berasa selesa dah, setengah-setengah jahil ni dah duduk di belakang tu kipas, kalau mari depan tu panas, dia tak boleh mari duduk situ, kemah situ. Ada juga lagu tu macam-macam lah. Dan tak mengaji, lagu macam-macam. Nabi pun pergi duduk di saf di belakang Abu Bakar. Orang pun tasfih ni mana hak laki-laki ni ginilah, buat gitu, buat tu gagal lah, bunyi gagal. Sayyidina Abu Bakar dia pula kata perawi, kalau dah dia semayang dia tak paling dah. Tapi oleh kerana tak berhenti ni, duduk tasbih, tepuk tangan, ni tasbih. Saf makna belakang, tepuk belakang tangan, safhul yad, itu makna tasbih. Kalau tepuk lagu ni lain, itu lagu lain. itu orang panggil tasfih. Hak ni tasfih, tepuk belakang. Lepas tu dah tak berhenti juga ni, Sayyidina Abu Bakar pun paling. Ini menunjukkan paling dalam semaya tak apa. Ni banyak pengajaran daripada hadis ni. Paling dalam semaya tak apa, kanan kau kiri kau paling, pakai belakang apa tak apa lagi. Jangan dada ni musim. Tu je. Dia paling. Dia pun paling, tengok Nabi di belakangnya. Tak apa. Itu tidak dalam keadaan biasa, kalau tak ada apa-apa sebab, memanglah menghilangkan khusyuk. Tetapi kalau ada sebab, kita boleh paling. Tengok ada sebab. Nabi SAW pun isyarat. Ini menunjukkan Nabi SAW duduk semayang dah ni.
Dia isyarat, boleh isyarat tengah sembahyang. Boleh isyarat. Boleh. Sekadar gitu. Boleh isyarat. Abu Bakar tak turun selalu, dia puji Allah. Ini menunjukkan bahawa tengah-tengah untuk sembahyang tu baca hak lain, hak sesuai lah, sebagai doa kau, gapo kau, tahmid kau. Boleh. Lepas tu dia turun. Tak apalah. Nabi SAW pun kata lepas pada tu, ni sahabat lain dengar kan? Makna kira-kira kalau saya Abu Bakar tak turun pun tak apa. Memang Nabi SAW suruh lagu tu dah, tapi dia turun juga. Alhamdulillah, dia kata tidak layak untuk anak Abi Quhafah jadi tu imam kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun kata kepada orang ramai-ramai tu, apabila berlaku apa-apa perkara lah dalam sembahyang, maka hak lelaki kena tasbih dan perempuan tasbih. Daripada sinilah ulama buat kesimpulan, kebanyakan ulama mengatakan kalau tu imam salah, makmum ni dia kata subhanallah. Kalau hak lelaki subhanallah, nak tegur tu imam dia kata subhanallah. Tapi kalau tu imam salah baca, bukan subhanallah, salah baca, dia ni tu imam kan dia baca ayat panjang tak ingat kau, itu orang panggil fath, buka katuk tu. Jadi kita sambunglah, kita sambung gitu, bukan subhanallah. Subhanallah ni nak baca ke dia tak ingat. Apa makna subhanallah situ? Baca hak dia berhenti itulah baca. Barulah ada makna. Itu kalau dia terhenti membaca kerana tak ingat kau, kita kena fathul qiraah, apa panggil, buka bacaan tu dengan cara kita sebut hak seterusnya, ataupun ambil hak sebelum pada tu sikit kau, sambung dengan hak selepasnya. Tetapi hak ni kalau kesilapan lain, kesilapan lain, di situ kita tasbih. Untuk orang perempuan tasbih. Jadi makna tadi kamu hak lelaki duduk tasbih. Lelaki ni kena kata subhanallah lah. Itu pengajaran di sebalik ada berlaku ni, dapat pula pengajarannya, dapat pula ilmu. Imam Malik pula faham dak, semuanya kena tasbih belaka kalau dalam sembahyang. Perempuan pun kalau tu imam salah subhanallah, kata lagu tu juga. Hak ni Nabi SAW kata hak tasbih untuk orang perempuan ni hak biasa orang perempuan buat di luar sembahyang. Biasanya dia nak panggil sama-sama dia tepuk gitulah. Jadi kamu buat lagu tu dalam sembahyang tak sesuai tu, seperti orang perempuan buat di luar sembahyang gitu, dia faham gitu. Dalam sembahyang ni tidak sesuai, tepuk-tepuk tangan lagu tu. Hak sesuainya subhanallah. Jadi bukan khusus dengan lelaki saja subhanallah, perempuan pun subhanallah juga. Dia buat gitu. Hak Nabi tegur di sini, perbuatan tadi tegur lelaki itu sebab serupa dengan orang perempuan di luar sembahyang. Orang perempuan kalau dia nak menarik perhatian orang di luar sembahyang, dia akan buat gitulah. Jadi perbuatan kamu tu serupa dengan perbuatan orang perempuan di luar sembahyang. Bukan Nabi suruh dalam sembahyang. Tapi kalau kita mengikut zahir di sini, kalau berlaku apa-apa dalam sembahyang, orang lelaki tasbih, orang perempuan tasbih. Sebab itulah hak ramai lagi ulama yang lain dia kata hak dalam sembahyang perempuan tasbih. Tasbih ni makna tepuk tangan ginilah. Orang perempuan tu tidak tasbih. Imam Malik yang kata tasbih. Itu pendapat dia lah, tak apa. Qala Abu Abdullah berkata, hak akhir ni tak ada sebut ni. Apa ni hak lafaz ni? Al-harf ni maknanya lafaz ini. Perkataan ini. Perkataan mana? Ya Bilal mur Abu Bakar. Tadi. Ya Bilal in hadaratis salah walam atika famur Abu Bakar falyusalli bin nas. Hak ni Hamad sahaja yang ada menyebut lafaz itu, perkataan itu. Orang lain tak ada sebut. Tetapi tak ada sebut pun moga Bilal tahu dah kan. Skalanya Nabi SAW suruh Abu Bakar lah. Kalau tak ada dia kan. Jadi di sini pun Bilal pakai maklum lah. Bila Nabi tak mari lagi, dia suruh Abu Bakar lah naik. Abu Bakar pun naik gitu. Walaupun tak ada hak Nabi SAW kata ya Bilal, artinya hak ni ziyadah lah. Ziyadah. Ini orang panggil ziyadah thiqah. Ziyadatu thiqah maqbulah. Itu mengikut kaedahnya. Walaupun Hamad seorang yang tambah hak ni ada tambahan perkataan tadi, walaupun dia seorang, tapi dia tu orang thiqah, orang tinggi kedudukannya.
Dan orang yang tinggi kedudukannya, orang yang thiqah, kalau dia berbeza daripada riwayat orang lain, mana tidak menjejaskan riwayat orang lain, tak ada kena-mengena dari segi rosak makna ke apa, tak ada, bahkan ada tambahan. Hak tak ada dalam hak orang lain tu ada dalam hak dia. Itu boleh diterima. Boleh diterima, tak apa. Kalau mengikut riwayat Ahmad ini jelaslah Nabi SAW suruh Bilal, suruh Abu Bakar tu jadi tu imam. Jelas. Kalau tak ada Ahmad ni pun, kesimpulannya Abu Bakar juga yang jadi tu imam. Dalam cerita ni Abu Bakar juga, bukan orang lain. Tak ada riwayat mana-mana pun kata orang lain, tak ada. Jadi semua riwayat kata Abu Bakar juga. Kalau tak ada kata Nabi suruh tu pun. Jadi Imam Bukhari buat mari sini, qala Abu Abdullah, salah satu caranya biasa juga, pengarang-pengarang dulu ni dia sebut dia sendiri. Qala Abu Abdullah tu dia sendiri dah, serupa dengan dia kata qultu ataupun aqulu, serupa. Cuma itu style penulisan dulu. Qala Abu Abdullah, bukan orang lain kata, dia kata. Kalau nak kira zahir dia ni, muka ghaib kan ni, sirah ghaib ni, mana anak murid dia lah Firabri, kalau kita kata qala Abu Abdullah, Abu Abdullah berkata. Jadi maknanya hak ni sesoalahnya tidak ada dalam Bukhari, hak asal lah, anak murid dia lah tambah ni. Sebab qala Abu Abdullah, anak murid dia tambah hak ni sampai kepada akhir. Melalui apa ni, Imam Bukhari kata ke dia, royak ke dia, dia pun tambah sini. Tapi kalau kita kata Imam Bukhari sendiri, maknanya hak ni memang dia bubuh dalam kitab dia sejak asal lagi. Dah hak tu hak moleknya, dia bubuh sejak asal lagi. Jadi qala Abu Abdullah ni mengikut istilah ataupun style penulisan dululah. Dia kata gitu, sesoalahnya orang lain, padahal dia ada. Bab ma yustahabbu lil katib an yakuna aminan aqilan. Sekali dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Astaghfirullah.